Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel. So Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So kepada korang yang masih baru lagi di Hey Shadows Channel, Shadows banyak berkongsikan kisah seram, kisah misteri dan kisah-kisah sihir yang berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright, so kisah pada hari ini yang Shadows bakal kongsikan dengan korang merupakan satu insiden yang berlaku kepada Eddie dan juga rakan-rakannya semasa hiking ke salah satu bukit di Tawau. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. So kita roll intro dulu. Haha, jom, let's go. So sebelum Shadows kongsikan kisah pada hari ini, Shadows nak kongsikan dengan korang satu insiden yang berlaku baru-baru ni di Bukit Jugra Trail yang terletak di Banting, di mana salah seorang hiker dipercayai dirasuk. Dan ada petikan media yang menyatakan wanita yang dirasuk tu sedang hiking bersama dengan ahli keluarganya apabila dipercayai yang beliau seolah-olah diganggu oleh sesuatu yang paranormal dan kemudiannya dirasuk. So seeloknya insiden tersebut berlaku, pihak bomba dipanggil dan terus bergegas ke kawasan tersebut, and the whole process lah membawa turun wanita tu dari bukit tu sampai ke bawah mengambil masa hampir sejam, dan nasib baiklah tiada kecederaan yang serius yang berlaku ke atas wanita tersebut. So kisah ni mengingatkan Shadows pasal satu insiden yang berlaku kepada 7 sekawan yang plan untuk hike dan berkemping di sebuah bukit yang terletak di Tawau, di mana berlakunya satu insiden yang menyeramkan. So kisah kita bermula di mana Eddie bersama dengan rakan-rakannya yang lain merancang aktiviti time hujung minggu untuk melepaskan stres dari belajar lah, dari tak kisahlah apa sekalipun. So Eddie bersama dengan rakan-rakannya yang lain plan untuk pergi ke satu tempat, iaitu Taman Bukit Tawau. So selepas plan, tibalah hari keramat di mana Eddie bersama dengan rakan-rakannya tiba di Taman Bukit Tawau. Disangkakan mungkin tak ramai yang ada dekat kawasan tu, tapi seeloknya diorang park kereta penuh dengan family semua berpiknik bagai. So Eddie tanyalah salah seorang rakannya yang bernama Atan, "Weh, ada cuti sekolah ke ah? Ramai semacam je aku tengok ni, macam cuti sekolah pula." So Atan pun tak pasti kenapa pada hari itu tempat tu penuh dengan orang. So diorang bertujuh ni pun duduk berbincang mana nak cari pot yang tenang-tenang sikit. So salah seorang dari member si Eddie ni yang bernama Awin terus cakap yang dia ada pot mungkin ramai tak tahu, and ada satu pot air terjun yang dekat atas bukit tu, boleh pacak kemah, mandi, chill semua bagai lah. So Eddie dan juga yang lain pun bersetuju untuk pergi ke pot air terjun tu, dan 7 sekawan ni pun terdiri daripada 4 lelaki dan 3 perempuan. Dan memang jenis rapat lah, mana diorang lepak semua benda tu, mereka bertujuh sentiasa ada. So mereka pun dah bersetuju untuk ke kawasan air terjun tu, and diorang pun mengorak langkah dan menuju ke pot yang diorang setujui. So jarak di mana diorang berada dengan tempat air terjun tu kira-kira dalam 3 ke 4 kilometer macam tu. So ketika dalam perjalanan tu, Eddie memperingati rakan-rakannya jangan buat bising, sebab diorang ni berada dalam hutan, takut ada benda-benda yang tak suka. So yang lain pun semua bersetuju untuk memasing diam lah, tak buat bising. Tapi semua tu kejap je pun kan, tiba-tiba buah hati si Eddie yang bernama Mas pergi pula buka cerita hantu. Dia cerita pasal Pontianak yang menginap di rumah dia. Dahsyat weh. Pontianak stay dekat rumah dia ke tak? So Pontianak ni selalu mengganggu Mas, terutamanya bila Mas berada berseorangan di dalam rumah. Sampailah satu masa tu dia kena rasuk semua bagai lah. So walaupun si Eddie ni ada perasaan dekat si Mas, tapi ia adalah salah satu perangai si Mas ni yang si Eddie malas nak layan tau. So kawan si Eddie yang Awin ni pun tegur lah si Eddie, "Weh Mat, kau bagi tahu lah buah hati kau, tak payahlah cerita pasal benda-benda macam tu kan, especially kita yang berada dalam hutan ni." So Eddie pun pergilah dekat Mas dan bagi tahu dalam nada yang berbisik untuk suruh dia stop cerita pasal hantu-hantu ni apabila diorang berada di dalam hutan. Takut apa-apa terjadi nanti satu hal pula. So Mas just angguk dan senyap dan meneruskan perjalanan diorang. So tak sampai seminit dua macam tu, si Mas ni pergilah buka mulut dia lagi,
Weh korang, aku rasa kita sedang diekori oleh sesuatu. Aku nampak seperti ada benda yang berada di belakang kita. So Jamik, seorang lelaki yang berbadan sador, terus mendadakan diri dia dan meninggikan suara tanya, "Siapa tu? Kau jangan memacam, kau keluar," jerit si Jamik ni. Tapi kawasan sekeliling senyap, tak ada respon pun. So si Jamik ni pun tanyalah pada si Mas, "Mas, kau nampak apa tadi?" So Mas pun teranglah, katanya dia nampak ada satu makhluk berbadan besar, berbulu, bermata kuning-kuningan dan tajam seperti mata ular. And pada saat itu, yang perempuan semua dah start mengelabah. Dan Bonnie yang merupakan antara kawan yang paling rapat dengan si Mas ni lagilah mengelabah, sebab mengikut apa yang Bonnie pernah cerita, yang Mas ni kadang boleh nampak benda-benda yang berhantu. So yang lelaki ni semua cubalah tenangkan situasi dengan mengatakan itu bukan apa-apa, mungkin mainan mata. Ialah dalam hutan beruk pun nampak seram. So diorang ni pun abaikan semua benda yang telah berlaku, and diorang teruskan perjalanan diorang. And sepanjang perjalanan diorang tu, Mas ni non-stop duk cakap, "Weh, benda tu ikut, benda tu ikut." And Robert dan juga awet dia, Fatimah, memarahi si Mas ni. "Kau boleh stop nak? Kau boleh stop? Cuba jangan takutkan orang. Kau ni besar lah, pelik sangat perangai." So Mas terus terkedu dan menundukkan kepalanya. And Eddie yang rasa bersalah pergilah ke Mas and cuba pujuk dia and tanya, "Kenapa tiba-tiba macam ni?" So Mas pun teranglah dekat Eddie, "Aku just nak make sure korang semua tak kena kacau, sebab memang nampak ada something yang follow kita." So Eddie sambil jalan cubalah cek sekeliling kawasan dan tenangkan Mas. Cakap tak ada apa-apa pun, mainan mata je Mas. So Mas hanya cakap, "Kau tak nampak, memanglah kau cakap mainan mata. Kadang aku berharap sangat korang dapat tengok apa yang aku tengok." Dan Mas pun berjalan dengan lebih laju meninggalkan Eddie di belakang. Tak lama kemudian mereka pun tiba ke destinasi. Mereka semua punyalah excited nak mandi air terjun lah, semua benda tu lah. Ada yang buat backflip, submarine, shark attack dan macam-macam lagi lah. And tengah diorang syok-syok mandi, dan si Mas ni panggil lah si Eddie. Eddie pun mendekati dekat Mas, dan Mas cakap ini nampak ada budak kecil duduk main sorang-sorang dekat air terjun tu. Eddie pun tinjau kawasan sekeliling, sebab so far apa yang dia nampak rakan-rakan dia sahaja, tak ada lah family lain yang ada dekat kawasan situ. So Eddie secara berlemah lembut bagi tahulah dekat Mas, tak ada apa lah, tak ada siapa pun dekat situ. Mungkin Robert kot, sebab Robert memang nampak macam budak-budak kan, lagak je macam orang besar. So Mas pun cakap, "Eddie, I tahu you cuma berlembut dengan I sebab you ada perasaan dekat I, but please, I dah cakap yang kita ni tak boleh bersama." Tiba kan Eddie terus down time tu. Tapi yelah, Eddie hanya mampu tepis statement tu dengan cakap, "Taklah Mas, I tahulah pasal tu, I takut yang lain, dah lah diorang ni jenis berkasar." So Mas hanya mendiamkan diri dan Eddie pun meninggalkan Mas. Mas hanya terduduk dekat situ, perhatikan dorang mandi air terjun. And Fatimah dan juga Bonnie ajaklah si Mas join sekali. Namun Mas hanya tersenyum dan menolak, katanya tak nak join. So beberapa minit kemudian, Mas pun tiba-tiba menghilangkan diri. Eddie yang sedar yang Mas tak ada dekat situ terus keluar dari sungai dan start mencari Mas. Start memanggil nama Mas. Yang lain pun turut keluar dari sungai tersebut. Dan tak sampai berapa minit, Mas pun muncul. So ramai time tu macam naik angin lah, sebab so far trip diorang ni Mas sahaja yang asyik buat hal tau. Eddie yang jadi hero cuba defend Mas, and Mas bagi tahu yang dia ketandas je. Tu je. So si Jamik ni pun sound lah dekat si Mas, "Kau lain kali kau nak ketandas ke apa ke, bagi tahu mulut tu ada bersebab." So Mas hanya tundukkan kepalanya, rasa bersalah dengan apa yang telah berlaku. And Eddie again being a hero cuba memujuk Mas. Namun Mas hanya mendiamkan diri. And dorang pun sambunglah dengan aktiviti-aktiviti dorang. And then Eddie bersama dengan Atan tengah shock wrestling air. Tiba-tiba Eddie berhenti sekejap. Atan pun peliklah dengan kelakuan si Eddie. Eddie pun cakap, "Kau perasan tak suasana hutan tiba-tiba senyap and tak berangin?" And Atan pun scan area dan dia pun perasan juga. Tapi Atan just bagi tahu
tak ada apa-apa kot kan, adalah kot binatang ada meeting ke apa kan. Dan tiba-tiba terdengar bunyi air yang splash kuat tau. Bam! Oh, tiba-tiba man, tu bukan bunyi air man. And Eddie nampak Mas tertiba berada di dalam air dalam keadaan tak sedar diri. So Eddie pun cepat-cepat pergi ke arah si Mas ni, bawa Mas naik balik ke permukaan and again memasing keluar dari sungai and check keadaan si Mas ni. And Jamik time tu memang baran lah, start jerit-jerit. Perempuan ni masalah betul lah dia ni, dari tadi non-stop buat hal. So Bonnie pun balas, Jamik, kau tak tahu apa-apa, kau jangan main tuduh je, kita rawat dia dulu, tanya apa yang tak kena. So Jamik pun lagi angin lah kan. Dia ni dari tadi hantu lah, hilang lah, and sekarang pingsan lah. Patut suruh dia balik je tadi tak? So Eddie pun cuba tenangkan keadaan sebab masa tu memasing dah macam dalam keadaan huru-hara dah tau. Dah macam yelah naik angin benda tu dengan perangai si Mas ni. And tak lama kemudian Mas pun sedarkan diri, namun wajah Mas seperti mayat yang hidup. Tak ada expression macam tu tau. So Eddie pun tanyalah kat Mas ni, semua okey ke tak, kenapa sampai menjadi macam ni. So Mas hanya jawab yang dia datang untuk aku, yang lain semua jam. Siapa datang? Kan pelik lah. Eddie, tolonglah betul sikit otak dia ni, kau seorang je yang boleh handle perangai dia, kata Awin kepada si Eddie. So Eddie pun cubalah bercakap dengan Mas and tiba-tiba kedengaran bunyi binatang yang begitu kuat, seolah-olah ada sesuatu yang mencerobohi hutan tersebut. Dan pada ketika itu wajah Mas berubah seperti wajah hantu The Grudge, yang membuat bunyi yang kurang-kurang menyenangkan macam itulah. And Bonnie dan juga Fatimah pada ketika itu dah menangis-nangis kerana takut dengan situasi keadaan time tu. So mereka berenam sekarang ni dah jam sebab Mas dah memang bukan diri dia dah, dan tak ada seorang pun yang pakar dalam bab-bab mistik ni. Masing-masing duk tanya sesama sendiri apa nak buat, nak call siapa, and masing dah buntu otak time tu tau. So tengah diorang dalam keadaan huru-hara, tiba-tiba keluar suara lelaki yang garau dari mulut si Mas ni tau. And lagi epic, tiada satu pun faham bahasa apa yang dibahaskan oleh si Mas. And lepas itu dia berubah menjadi suara perempuan pula sambil menangis-nangis and start meracau-racau hamboi. And yang perempuan hanya mampu menahan sedaya upaya mereka, namun kekuatan Mas ni lain macam. And tanpa membuang masa, yang lelaki pun dalam keadaan terpaksa bergelut dengan Mas and cuba kawal pergerakan dia. So Eddie yang memang ada hati dekat si Mas ni, peluklah si Mas sekuat boleh, ambil kesempatan, nampak. So mengikut kata Eddie, tak ada niat apa-apa pun, dia cuba nak kawal pergerakan si Mas ni. Dan tertiba si Mas ni bersuara, aku tahu kau suka dengan apa yang kau tengah buat ni. Kau dah memang lama nak bersama dengan Mas kan? kata makhluk yang mendampingi Mas. So Eddie terus terkejut kerana wajah Mas berubah menjadi seperti seorang pakcik tua and memang tak kelihatan langsung seperti Mas. So terus Eddie lepaskan Mas gegara terkejut universal. And last Atan bagitahulah si Robert untuk turun ke bawah untuk cari bantuan sebab memang situasi dah tak boleh handle dah. So Robert pun bergegas turun untuk dapatkan bantuan. Dan dalam perjalanan Robert turun daripada bukit tu, Robert terserempak dengan beberapa orang yang time tu tengah buat uji air macam tu tau. Dia tengah test air sungai macam tu tau. So Robert fikir kemungkinan orang-orang dari jabatan air ke apa ke. So Robert pun mendekati mereka dan bagitahulah apa yang sedang berlaku. Dan salah seorang dari mereka yang boleh dikatakan ketua grup tersebut lah, terus minta Robert bawakan dia bertemu dengan Mas. So setibanya pegawai-pegawai tadi, Eddie dan yang lain berasa lega sebab ialah adalah juga orang-orang yang berdekatan dekat kawasan tu. And ketua kumpulan tadi yang bernama Amri terus suruh semua orang ke tepi and terus start membaca petikan-petikan dari Al-Quran. Dan lepas Amri ni membaca petikan dari Al-Quran, dia nampak Mas semakin memberontak. Mas menyuruh Amri untuk diam, namun Amri tak mengalah. Dia sambung membaca petikan-petikan ayat Al-Quran. Dan masa tu Amri nampak Mas seperti berada dalam keadaan yang lemah
Walaupun begitu, masih kedengaran bunyi haiwan-haiwan dalam hutan makin rancak, seolah-olah mereka nampak apa sebenarnya yang tengah berlaku dekat Mas dan juga Amri. So dari dalam beg Amri keluarkan apa yang kelihatan seperti botol mineral dan start membacalah sesuatu dan menjuruskan air tersebut ke Mas. And time tu Mas seolah-olah macam kena gari macam tu, tak boleh nak bergerak. And masa itulah Amri mendekati Mas dan cakap, sesiapa yang berdamping dengan Mas, keluar dari badan dia sekarang sebelum aku buat benda-benda yang lebih teruk daripada tu. And sekali lagi kedengaran makhluk tersebut berbunyi lagi, Kau tak boleh salahkan aku. Salahkan mereka dan wanita ini. Masuk ke kawasan aku, tak tahu nak hormat. Bising, membuang kotoran. So Amri pun cakap, abaikan mereka, tinggalkan perempuan ni. Dan makhluk tu membalas, Perempuan ni bukan berada di dalam keadaan bersih. Dia membuang darah kotornya ke rumah aku. Dia mesti dibalas. And Amri pada ketika itu dah naik radang lah. Amri pun cakap, okay fine, kalau kau berdegil, aku akan lakukan apa yang harus aku lakukan. So Amri pun menyuruhlah rakan-rakan sepekerjanya pada setiap penjuru dekat kawasan hutan tu and melaungkan azan sekuat yang mungkin. Dan sambil tu Amri pun terus sambung membaca petikan dari ayat Al-Quran. And tidak lama kemudian Mas pun tertiba pingsan dan suasana hutan tersebut tidak lagi kedengaran bunyi yang riuh seperti apa yang didengari oleh Eddie dan juga rakan-rakannya. Dan tidak lama kemudian, Mas pun mula sedarkan diri dan start menangis disebabkan apa yang telah berlaku. So Amri pun bagi tahu untuk semua orang kemas barang-barang dorang dan keluar daripada kawasan tersebut. Eddie dan rakan-rakannya mengemas semua barang-barang dan menghala pulang ke dom mereka. So dalam perjalanan pulang tu, Mas non-stop minta maaf kepada semua rakan-rakannya atas apa yang telah berlaku. Dan Mas pun menceritakan apa yang telah berlaku semasa dia hilang time dekat air terjun tu. So dia katakan masa dia hilang tu sebab time tu dia nak tukar pad. Sebab Mas time tu tengah datang bulan. Sebab itulah dia tak join mandi sungai semua. And lepas dah selesai semua benda tu, Mas sedar yang tak ada tempat untuk buang pad dia tu. So Mas macam nak tak nak dia buang dekat satu tempat ni bersemak-samun. And lepas tu dalam perjalanan balik ke tempat Eddie dan rakan-rakannya yang tengah mandi sungai tu, time tu lah Mas terdengar seperti ada seseorang yang memanggil dia. And apabila dia toleh ke belakang, time tu lah dia nampak ada satu lembaga besar berbulu sedang berdiri memerhatikan si Mas dalam keadaan yang marah. Dan di tepi makhluk tu ada satu wanita dan Mas kenal sangat wanita tu. And dikatakan wanita itu adalah pontianak yang sama yang menghantui rumah si Mas dan telah mengekori si Mas pergi ke Taman Bukit Tawau tu. So pada ketika itulah Mas dah rasa tak tenang dan badannya rasa tak sedap. And sebab itulah berlakunya kerasukan ke atas diri Mas. So diorang semua walaupun kesian dengan apa yang telah berlaku pada Mas, mereka pun marahlah dekat dia, bagi tahu macam mana lah dia boleh buat benda macam tu dan menyuruh Mas untuk pergilah berubat sampailah katakan makhluk pontianak tu semua dah tak berdamping dengan Mas lagi. So begitulah kisah yang dikongsikan berkenaan pengalaman yang dialami oleh Eddie dan rakan-rakannya semasa di Taman Bukit Tawau. Dan dikatakan even sampai sekarang Eddie still tak dapat balasan cinta dari si Mas. Aduh, kesian si Eddie ni. So aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Harap dapatlah sedikit sebanyak pengajaran dari kisah ni, terutama bila kita masuk hutan ke apa tu, buat hiking lah, apa semua, camping semua. Sentiasa pastikan baca doa pelindung agar tak terkena gangguan-gangguan seperti mana yang mereka-mereka ni telah terkena. Alright, so seperti biasa Shadows ingin mengucapkan terima kasih kepada semua geng bayang yang hadir menonton kisah pada hari ini. And jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. Okay, so seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Take care.